Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 19 September 2023 bersama saya Nusya Mama Amin. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari dijangka bakal dilantik sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN yang baru menggantikan Allahyarham Salahuddin Ayub. Beberapa sumber Parti Amanah mengesahkan perkara tersebut ketika dihubungi oleh Malaysia Kini. Bagaimanapun sumber menjelaskan calon pengganti Salahuddin itu bukan dari Senator Dewan Negara. Perkara yang sama dikongsikan beberapa sumber Parti Amanah yang lain ketika ditanya perkembangan kekosongan portfolio tersebut berikutan kematian penyandangnya Salahuddin. Salahuddin yang juga bekas timbalan Presiden Amanah meninggal dunia di Hospital Sultanah Bahiyah di Alustar, Kedah 23 Julai selepas menjalani pembedahan akibat pendarahan otak. Adli juga satu-satunya naib Presiden Amanah yang menang pada PRU15 di Parlimen Alur Kajah dengan majoriti 890 undi dalam persaingan 4 penjuru. Selain memegang jawatan kanan dalam parti, sumber juga memberitahu bahawa Adli juga dilihat sebagai pemimpin muda yang mampu menyambung legasi pendahulunya. Sementara itu, satu lagi sumber parti berkata, Ahli Parlimen Shah Alam Azli Yusof akan diangkat sebagai timbalan menteri. Ketua Penerangan UMNO Wilayah Persekutuan Ghulam Muzaffar mengecam pemuda PN kerana menganjurkan Himpunan Selamatkan Malaysia. Ghulam menegaskan pemuda PN harus sedar bahawa Presiden UMNO merupakan orang yang menyelamatkan Malaysia di tengah-tengah kebuntuan politik selepas PRU lalu. Memetik UMNO Online, Ketua UMNO bahagian Batu itu berkata musuh politik Zahid marah apabila Presiden UMNO itu mengutamakan kesejahteraan negara berbanding popularitinya sendiri. Ghulam turut mendakwa pemuda PN mempunyai agenda tersembunyi di sebalik tunjuk perasaan tersebut dengan tujuan melindungi pemimpin mereka yang sedang menghadapi kes mahkamah. Sebagai langkah balas terhadap kempen Selamatkan Malaysia, anjuran pemuda PN, Ghulam mencadangkan ahli UMNO menganjurkan kempen mencari menantu Midin yang hilang. Pemimpin Akar Umbi UMNO itu merujuk kepada menantu pengerusi PN Muhyiddin Yassin, Muhammad Adlan Berhan yang dicari SPRM. Ia berhubung dakwaan penyelewengan dalam pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing. Pada 4 September lepas, Mahkamah melepas tanpa membebaskan Zahid yang juga timbalan Perdana Menteri selepas pihak pendakwaan menarik balik 47 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berkaitan Yayasan Akal Budi. Baik, kita ke berita seterusnya. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan reputasi Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur rosak berpunca daripada faktor tabir urusnya sendiri. Setiausaha Agung PKRI itu berkata demikian dalam pernyataan pembelaan terhadap Saman Sanusi susulan dakwaan kecurian unsur nadi bumi REE di Bukit Enggang Sik, Kedah. Berhubung reputasi Sanusi yang didakwanya telah dicemari, Saifuddin berpendapat bahawa reputasi Sanusi sudah tentu telah dikompromi, direndahkan dan dipersenda. Menurut Saifuddin, ia bukan berpunca daripada kenyataannya tetapi sebaliknya berpunca daripada faktor tadbir urus dan penyelewengan pentadbiran Sanusi semasa menjadi Menteri Besar Kedah dan pengerusi MBI Kedah. Pernyataan pembelaan itu difailkan di Mahkamah Tinggi Alor Setar pada 14 September lalu. Saifuddin juga membangkitkan pengendalian dana sistem maklumat rekod-rekod Jalan Raya Malaysia yang didakwanya berlaku secara tidak wajar atau dengan cara yang menunjukkan kekurangan kepintaran keuangan. Sehubungan itu, Saifuddin berkata semua perkara itu menunjukkan bahawa Sanusi dianggap sebagai seorang pemimpin yang lemah, tidak mempunyai kualiti kepimpinan yang mantap seperti yang diperlukan untuk mentadbir sebuah negeri dengan berkesan. Peguam Defendant Navpreet Singh berkata tindakan sivil itu ditetapkan untuk pengurusan kes pada 21 September. Pada 3 Ogos lalu, Sanusi menyaman Saifuddin dan menuntut ganti rugi am, ganti rugi teruk dan ganti rugi teladan yang jumlahnya diserahkan kepada penentuan mahkamah.
Sebenar Hari Malaysia mulai sekarang hingga 20 September, anda boleh melanggan atau memperbaharui pakej Malaysia Kini anda dengan diskaun 20%. Klik pautan dalam penerangan di bawah atau imbas kod QR pada skrin anda untuk menikmati tawaran eksklusif ini. Kita sering mengalami masalah kekurangan nutrisi penting dalam badan. Chisure, minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan, meningkatkan sistem imunisasi dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Berita seterusnya. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin akan memfailkan permohonan untuk menggugurkan 3 kes pengubahan wang haram AMLA mencecah 200 juta ringgit yang dihadapinya. Peguam Bela Muhyiddin Hisham T. Potek memaklumkan demikian kepada Hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur Azura Alwi pagi ini. Hisham memaklumkan pihaknya juga akan memfailkan permohonan untuk mengubah syarat jaminan Muhyiddin bagi pemulangan pasportnya. Sementara itu, Timbalan Pendakwa Raya Wan Shahrudin Wan Ladin berkata, prosiding sebelum ini menetapkan hari Selasa untuk mendengar permohonan pendakwaan supaya 4 kes rasuah dan 3 AMLA dibicarakan bersama. Bagaimanapun, Wan Shahrudin berkata Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan tertuduh dalam kes tersebut untuk membatalkan pertuduhan. Pada 10 Mac lalu, Muhyiddin mengaku tidak bersalah atas 4 pertuduhan rasuah dan salah guna kuasa berjumlah 232.5 juta ringgit dan 2 pengubahan wang haram sebanyak 195 juta ringgit antara tahun 2020 hingga 2022. Muhyiddin sekali lagi didakwa di Mahkamah Session Shah Alam 3 hari kemudian atas pertuduhan ketujuh, iaitu kes pengubahan wang haram berjumlah 5 juta ringgit. Mahkamah kemudian menetapkan 19 September untuk prosiding permohonan pendakwaan supaya semua kes yang dihadapi Muhyiddin dibicarakan bersama. Bagaimanapun, pada 15 Ogos, Mahkamah Tinggi melepas dan membebaskan pengerusi PN itu atas 4 tuduhan rasuah. Bagaimanapun, pihak pendakwaan telah mengemukakan rayuan kepada Mahkamah Rayuan untuk membatalkan pembebasan itu. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mendakwa peruntukan kawasannya telah ditarik balik sejurus selepas dia tidak lagi menyokong kerajaan. Kenyataan itu dikeluarkan susulan dakwaan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq bahawa kementeriannya tidak menghentikan sebarang pembinaan infrastruktur berkaitan pendidikan di mana-mana negeri. Rentetan daripada itu, saya ingin menegaskan bahawa KPM tidak akan sekali-kali menghentikan tumpuan serta perancangan pembinaan dan pembangunan infrastruktur pendidikan di semua negeri di Malaysia. Ada kelewatan tapi kita tidak pernah hentikan sebarang pembangunan. Jadi kalau nak jadi ahli yang berhormat, bertanggungjawab, masuk Dewan, kena pastikan fakta betul. Jangan masuk Dewan, merengek-rengek, beritahu hearsay, saya dengar tu, saya dengar ini. Tak betul. Menteri. Jadi ini adalah Dewan, sebentar, ini adalah Dewan yang sangat penting yang akan memastikan bahawa semua projek yang kita laksanakan ada jaminan untuk disiapkan. Jadi tidak perlu ataupun menggunakan Dewan ini dengan perkataan-perkataan merengek-rengek dan hearsay ini. Ini tidak boleh berlaku dalam Dewan yang mulia ini. Silakan. Oleh Menteri. Dalam bab ini saya dapat pengesahan daripada pihak ICU, sebaik saja saya berada di blok ini, peruntukan telah ditarik dan dikosongkan. Persoalan sama kepada semua ahli parlimen pembangkang yang saya yakin sampai hari ini belum dapat peruntukan. Dalam 3.8 juta ringgit yang semua ahli parlimen kerajaan dapat, 2 juta ringgit boleh diperuntukkan untuk bina Dewan, baik pulih sekolah dan bantu orang susah. So jangan nak tuduh. Persoalannya kenapa ahli parlimen kerajaan boleh dapat 4 juta ringgit, pembangkang kosong ringgit Malaysia. Jawab kepada rakyat. Baik, sementara itu, Ahli Parlimen PN keluar Dewan Rakyat selepas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengecam Ahli Parlimen Putrajaya Razi Chitin kerana ketawa ketika penjelasan mengenai kes Ahmad Said Hamidi diberikan. Datuk Seri Anwar yang juga Ahli Parlimen Tambun ketika itu memberikan penerangan mengenai isu Zahid yang dilepas tanpa dibebaskan di NEA daripada 47 pertuduhan rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram baru-baru ini. Bila Peguam negara buat keputusan, saya tanya dia betul. Saya bukan bincang keputusan dia. Saya tanya dia apa alasan.
Itu dia bagi 11 alasan. Saya minta penjelasan, Naruk, betul. Saya minta penjelasan dia. Can you defend? You boleh gelak. Tapi you boleh gelak Putrajaya. Kerana you buat perkara itu. Masa pentadbiran you buat kerja itu. Yes. Saya ada betul. 30-30. Ini sangkaan jahat 36-6. Saya mau tarik balik. Tak ada saya mau tarik balik Perdana Menteri. Saya mau tarik balik. Putrajaya duduk. Tarik balik. 33 bulan Putrajaya. Ini tuduhan jahat. Speaker. Cukuplah Putrajaya. 36-6. Sejarah telah membuktikan. Putrajaya duduk. Lakukan kesalahan. 36-6. Tuan Speaker. Tak ada kaitan dengan saya. Tarik balik Perdana Cukup Menteri. Putrajaya. Tarik balik. Baik. Tarik balik. Putrajaya Tarik duduk. balik. Tarik balik. Sabar. Tarik balik. Speaker. Speaker. Baik. Tarik balik. Duduk. Tarik balik. Duduk. Tarik balik. Duduk. Tarik balik. Dengar. Tarik balik. Duduk. 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 6-6. Kalau semua Ada bercakap, maruah PM. kalau semua bercakap, apa? duduk. Ada maruah PM. Sangkaan betul PM. PM tidak bermaruah. Duduk. PM tidak bermaruah. Duduk. Tarik balik. Pendang. Ulangat semua duduk. Pendang. Saya duduk lagi tak tarik balik Speaker. You suruh. Ini maruah saya. Saya suruh. Okey. Baik. Saya Baik. dalam ucapan-ucapan yang berhormat dituduh campur tangan mengarahkan peguam negara. Dengar dulu. Dengar tarik dulu. balik. Saya dituduh. Dengar dulu. Baik. Saya akan buat keputusan. Jangan Dengar lupa. dulu. Dengar Saya dulu. takkan duduk selagi tak ada keputusan. Pendang. Baik. Speaker perlu adil. Jelas menuduh saya tanpa suara bukti. Jelas. Saya nak tanya. Putrajaya. Apa yang bertuah? Saya takkan duduk. Tadi lah. Putrajaya minta penjelasan. Putrajaya kena duduk dululah. Yang menteri. Dia tak boleh simply bercakap macam tu. Speaker. You are number one. You Kalau number saya one kata in saya India. yakin, Dia respect tanpa you. peliwat. Better you pull out. Kalau saya kata saya yakin, tanpa peliwat. You number one. Saya yakin, tanpa peliwat. You number one. Nak Dia cakap tak apa? boleh. Saya Tak yakin. boleh. Tak boleh. Bangkit. Saya yakin dia peliwat. Nak cakap apa? Baik, Ketua. Nak cakap apa? Bangun. Saya cakap dengan Putrajaya. Are you challenging me? Now, give me a yes or no. Speaker kena berlaku adil No, walaupun yang lain berucap tu diam. Perdana Speaker Menteri. tengah deal dengan Putrajaya. Tak boleh. Baik. Okey. Tan Sri Speaker. Yang lain diam. Saya nak bercakap dengan Putrajaya Tan Sri Speaker. saja. Yang lain diam. Duduk semua. Tan Sri Speaker, Okey. I'm not challenging you. Saya minta keadilan daripada Tan Sri Speaker. Apabila maruah saya dicalahkan, tak ada kaitan langsung. Saya mohon diberi keadilan supaya Yang Amat Berhormat Tamu tarik itu saja. Kenapa susah sangat? Putrajaya, I'm giving you last chance. Kau tidak tinggalkan. Dia nak keluar ni. Tetap dengan pendirian. Buat usul. Ikut aturan. Ikut tata cara. Putrajaya buat usul. Kau nak challenge Ini bukan caranya. Putrajaya, keluar. Putrajaya, keluar. Keluar. Putrajaya keluar. Keputusan. Dengki lagi. Keluar. Putrajaya keluar. Sudah Keluar dan buat usul lah Putrajaya. Saya minta juga Putrajaya tarik balik apa dia cakap tadi. Kalau Tarik balik. Kita Putrajaya tarik balik juga. Jaya, please. Terpaksa keluar. Sebab saya dah bagi keputusan tadi. Tan Sri Speaker, kenapa orang lain tuduh orang lain? Orang yang difitnah ini. Kalau tak puas hati, Putrajaya, come on lah. Yang ada kes mahkamah saya kata peliwat Putrajaya. tadi. Tak diminta keluar. Sebab itu saya kata, Putrajaya Ini tidak cuba adil. untuk mengganggu Ini proses penggulungan ni. Kasih speaker. Ini tidak adil, Speaker. Terpulang. Saya Ruling dah dibuat. Saya terpaksa perisai mengikut peraturan. Peraturannya kalau saudara Putrajaya tidak setuju, put in motion. Itu saja. Putrajaya Very buat simple. usul. Kalau tak setuju, put in motion. Tan Sri Speaker, Tapi you benda tak mau jelas. duduk. You tak Benda mau jerit. jelas. Kenapa nak pusing-pusing? Benda very Bukan. simple. Minta. Saya Baik. selalu dengar Tan Sri Speaker. Kejap. Yang di-Pertuan sebut. Listen to me. Minta tarik balik. Saya nak berhenti di sini.
untuk isu ini. Saya nak minta Tambun wrap up dan that's it. Mana boleh begini, Speaker? Tak boleh, itu hak saya. Speaker, itu cuba untuk mencabar. Speaker, Putrajaya cuba untuk mencabar keputusan Speaker. Putrajaya cuba untuk mencabar keputusan Speaker. Okey, Putrajaya boleh keluar lah. Boleh keluar, baca balik peraturan Dewan. Baca balik peraturan Dewan. Buat usul, keluar Putrajaya. Boleh semua keluar pembangkang. Buat PC drama. Ambil tindakan. Biar. Baliklah. Sementara itu, pada sidang media, Ahli Parlimen Pembangkang Hamzah Zainuddin berkata, tindakan keluar Dewan Rakyat adalah bagi menunjukkan protes kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Kita hari ini keluar nak menunjukkan protes kita kepada Tuan Yang di-Pertua. Pertamanya adalah kerana keputusan yang dibuat oleh Tuan Yang di-Pertua adalah sesuatu yang tidak adil kepada salah seorang daripada ahli parlimen kita, iaitu Ahli Parlimen Putrajaya. Dalam perbahasan tadi, Yang Berhormat Tambun ada menyebutkan bahawa dia menuduh Putrajaya melakukan sesuatu yang tidak baik. Maka Yang Berhormat Putrajaya bangun dan minta supaya Speaker mohon supaya Yang Berhormat Tambun tarik balik kenyataan beliau. Dan saya pun telah cuba untuk menjelaskan supaya Yang Berhormat Tambun tarik balik. Dan apabila saya minta dia tarik balik, dia bangun dan dia bukan tarik balik, dia pusing kenyataan dia dengan mengatakan Putrajaya itu bukan bermaksud ahli parlimen, tapi ia maksud pentadbiran Putrajaya. Ini menunjukkan sesuatu pembohongan berlaku dalam Dewan. Ia bukan hanya mengeliru tetapi membohong. Duduk ni tiba-tiba dituduh saya tanpa tak ada hujan, tak ada ribut. Ditunjukkan ke arah saya di Putrajaya. Seolah-olah saya melakukan kesalahan tersebut. Jadi sebab itu, sebagai seorang yang bermaruah, saya bangun. Permintaan saya tak susah. Permintaan saya, Tan Sri Yang di-Pertua minta Yang Amat Berhormat Tambun tarik balik. Itu saja. Kerana ia melibatkan tuduhan terhadap saya. Kenapa dalam banyak-banyak jawapan dia nak tuduh saya? Tak ada kaitan langsung. Ketika itu beliau menjelaskan tentang DNA terhadap Timbalan Perdana Menteri. Apa kaitan dengan saya? Sebab itu saya ulang. Macam dia sentiasa sebut. Bahawa saya takkan duduk selagi ianya tidak ditarik balik. Itu sahaja. Dan yang Tan Sri Yang di-Pertua tanya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, adakah dia yakin? Saya katakan nak cakap yakin, saya yakin macam-macam. Saya boleh sebut satu-satu. Saya yakin. Sebab itu, seperti mana yang dijelaskan tadi, ini adalah satu perkara yang very straightforward. Perdana Menteri hanya perlu kata saya tarik balik perkara tersebut, tak ada kaitan dengan Putrajaya, dan that's it. Kenapa nak pertahankan benda yang tak betul? Kenapa nak perlu pusing-pusing jawapan? Jadi sebab itu, saya mohon rakyat Malaysia pada hari ini tengok. Ya, kalau kami dalam Dewan sendiri dituduh macam-macam, di depan-depan begitu sekali dituduh, dan tanpa sebarang bukti dan diminta supaya tarik balik pun tak boleh, kami tak mendapat keadilan bagaimana untuk rakyat-rakyat sekalian. Jadi saya rasa itu mesej yang paling penting. Satu hari hitam buat Parlimen Malaysia. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syihan Mama Amin, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.